Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua follower page Harimau Malaya? Seperti biasa, kita akan bawakan kepada anda konten-konten yang berilmu, bermanfaat, sebab kita tahu fan bola sekarang bukan biasa-biasa, semua pun nak tahu lebih mendalam tentang ilmu bola sepak, ilmu luar bola sepak. So kita di sini bawakan tetamu-tetamu istimewa untuk tatapan anda semua. Dan hari ini kita bersama dengan bekas player Selangor MPPJ, bekas player Selangor yang dah banyak buat sejarah dalam bola sepak Malaysia, saudara Aiman Firdaus Tan. Sihat? Apa khabar? Ya, Alhamdulillah. Boleh ceritakan apa perkembangan harian lah, apa abang buat rutin harian sekarang? Yelah, Alhamdulillah, itulah. Dah lama tak main bola, dah bersara daripada tahun, yelah, kira consider tahun 2006 until nowadays ni. Main pun main kawan-kawan ajak, tu je lah. So far dah berniaga. Saya rasa starting berniaga ni daripada tahun 2010 kot. Until nowadays, Alhamdulillah, Allah bagi murah rezeki. Emo tu buat kerja maintenance lah, services outdoor, kerja bersih kawasan, angkat sampah kan. Tapi saya tengok abang daripada zaman main MPPJ Selangor dengan sekarang tak ada beza lah. Sama je, maintain je. Actually lah, Alhamdulillah lately ni, ini semua gara-gara PKP lah ni. Dah kena racun dengan jinjiran. Jomlah Cycling. kita jogging, cycling, jogging tu yang jadi cakap dengan dia orang, zaman aku dulu main bola saya lari. Ni sekarang nak lari lagi. Allah, hai taubat. Tapi yelah, masa PKP kan tak ada buat apa. Jomlah cubalah lagi 5 km, 7 km, 10 km, 21 km. Sampai kan pernah buat apa? Birthday ride. Birthday run. 23 hari bulan 6, saya punya birthday tu 23 hari bulan 6. Saya lagilah 23 km untuk nak meraihkan birthday tu. Saya sebenarnya mau tu nak maintain ni untuk kesihatan, nak try to avoid macam penyakit yang saya ada keturunan, yelah, darah tinggi, kencing manis, kan. Kalau boleh nak cuba elakkan lah. Abang sejak bersara kiranya dah berbelas tahun ni, abang masih follow perkembangan bola sepak Malaysia? Follow juga. Macam Selangor, kebangsaan abang follow juga? Especially yelah Selangor lah kan. Saya memang anak jati Selangor. Dulu pada under age group pun main Selangor. Lepas tu dah first team dah tak nak kita pun berkelana pergi tempat lain. Alhamdulillah dapatlah main untuk PPJ, MPSJ Subang Jaya. So mungkin dengan performance kita okey, kita dapat panggil untuk main PPJ tu yang sampai champion lah. Bersyukur sangat lah. Yelah, player ni idamannya nak pergi sampai the top level. Nanti you dah reach top level tu, you dah boleh berkira untuk retire. Saya sebenarnya macam kenal abang Aiman ni, dia dari start MPPJ Selangor lah. Masa tu sejarah tercipta apabila jadi kelab pertama menjuarai Piala Malaysia. Tapi kalau kita tengok bang, line up tu atas kertas, player-player tu boleh katakan tak adalah nama besar, tak adalah yang star. Tapi bila bermain tu sebagai satu unit, kalau abang boleh imbas balik apa memori yang best dengan MPPJ tu, apa rasa kekuatan dia yang abang rasa unik lah dalam pasukan tu sampai boleh create rekod macam tu bang? Yelah, dia ada banyak event lah sebenarnya. Tahun tu memang betul tahun miracle lah. Saya rasa kadang-kadang orang semua tak percaya. Yelah, PPJ kita main masa tu pun Liga Perdana je pun. Kalau player pun sebenarnya consider player buangan. Player buangan. So ini sebenarnya atas dasar orang kata keikhlasan semua pemain nak main bola. Waktu tu bukan kerana gaji, tapi kepuasan lah. So semua nak main tu kerana orang kata enjoy game kan. Lepas tu yang yelah, tapi tak nafikan pemain port kita ni yang masa tu Bruno, Matileto, Juan Aristogui tu pun memang perform well lah.
dia orang punya main tu macam ibaratnya satu orang main tu 2-3 orang. Dia orang sayurkan. Kita ni cuma pelengkap je dalam team tu. So sebenarnya memang really enjoy lah, satu kepuasan. Ending tu kita dapat become champion yang tak boleh kita orang kata, kalau fikir balik rasa macam memang tak percaya. Macam dongeng lah. Macam dongeng. Dan until now pun tak ada lagi club yang boleh become like tu. Bukan club je, ada banyak lagi state yang rasa tak pernah champion Nation Cup lagi. Yang negeri-negeri yang mana rasa macam ada few negeri lagi yang tak pernah champion lah. Bukan so ada lagi yang star-star player yang saya rasa tak dapat piala. Betul. So saya rasa itu satu pencapaian yang tertinggi bagi diri saya. Memang kepuasan lah itu sebenarnya. Abang cakap tadi salah satu faktor dia keikhlasan bermain lah kan. Tapi mungkin kalau abang cakap player buangan tu, ada tak masa tu rasa keazaman juga sebenarnya nak buktikan kebolehan diri untuk ni kan? Sebab kalau ikut abang lawan separuh akhir lawan Pahang, separuh akhir lawan Pahang, separuh akhir lawan Perlis. Dua pasukan yang memang gegasi. Dari situ mesti setakat keikhlasan mungkin tak cukup kuat bang. Apa lagi abang rasa faktor dia? Betul lah. Memang satu benda yang betul-betul nak proven tu lah. Nak tunjuk dekat, especially yalah kita nak JT Selangor. Waktu tu ada age group pun kita daripada Selangor, kita pun memang admire nak main untuk Selangor. Tapi suddenly yalah waktu tu kita nak promote untuk first team ni pun quite lambakan star-star player. Yalah waktu ketika tu siapa player-player yang dahsyat yang dia pun before that champion 3 kali kan. So kita nak ke atas tu memang tak ada peluang. Mau tak mau kita kena backward, pergi ke klub-klub yang biasa. Dengan usaha kita yalah rajin, rezeki, dapatlah main tu klub yang suddenly champion. So memang waktu tu nak try to prove dekat elok pula masa tu Selangor satu grup dengan PPJ. Aduh, memang berperang lah. Main game tu bergaduh sebenarnya. Yelah abang lawan adik. Adik dah menang, abang mana boleh kalah kan. Sebab so, mostly pun player bekas-bekas Selangor tu Kamaruzaman, Yop, siapa? Kamaruzaman, Abdul Rauf, lepas tu yelah Zaidi Zaid, Azrin Shah Zainal, Jamsari Salbian, betul. Lepas tu Khairi Zainal. Semua nak buktikan something. Memang sebenarnya. Tapi sebenarnya itulah motivation yang membuatkan kita pergi lagi sampailah ke final kan. Every matches ni sebenarnya kita ni bukannya more to focus kita nak become champion sebenarnya. Jauh sekali. Pada asalnya sebenarnya nak fikir how to kita boleh sustain dapat gaji sampai ke hujung tahun. Itu sebenarnya yang player punya motivation. Nak qualify zaman tu 4 team je dalam Liga Perdana. Kita ni masa dekat bottom line, dekat last 2 ke last 3. So semua sepakat kalau kita punya gaji nak sampai ke hujung tahun, make sure kita kena like Piala Malaysia. Barulah bolehlah gaji sampai bulan 12. Kalau tidak sampai bulan 9 je. So game by game, matches by matches. So waktu tu Ahmad Dollah pun, sekarang dah Datuk Dollah lah, dia jadi coach kita, dia promoted jadi chief coach. Waktu tu lah ada banyak perubahan yang dia dengan line up yang dia nak. So kita just ikut instruction dia sampai nowadays lah. Tak lupa juga masa tu Tan Sri, jelah dulu Datuk Sri Karimulisa, sekarang Tan Sri Karimulisa. Dia pun main peranan besar sebagai manager kat tim APBJ. Dengan dia datang untuk bawa handle tim APBJ tu, itu yang kita terus berdezub lah naik sampailah ke final. Boleh kita katakan sebab ramai yang beranggapan, saya pernah interview beberapa player, berkawan player yang pernah berada di bawah Coach Dollah Saleh. Diorang beranggapan bila saya tanya siapa coach terbaik yang anda pernah bermain, diorang akan cakap Dollah Saleh. Abang sendiri pernah berada di bawah dia, adakah abang rasa Dollah Saleh tu sendiri faktor kejayaan benda-benda ni? Betul, saya rasa, saya tak nafikan, memang yalah
Abang Dola ni, Dato' Dola ni memang satu coach yang memang sempoi, senang didekati, dia tahu jiwa kita. Dan kita ni kadang management ada masalah pun kita tolak ke tepi management dah. Kita nak main kerana Dola Saleh. Wow. Connection saya tak tahu apa aura dia pakai. So bukan saya je lah. Saya rasa tim yang pernah Abang Dola bawa untuk champion macam Pahang, yalah Selangor pun pernah. I think almost semua setuju macam itulah. Kadang influence of coach ni sebenarnya penting. Dia yang akan mencorakkan strategi, dia yang tahu player yang betul-betul boleh main, dia tak boleh main, yang perform, yang tak perform. So adonan macam tu yang kadang-kadang menjadi kan. By right, expectation tu kita on paper kita tengok yelah macam tim PPG lah, bukan hebat mana pun tapi boleh champion. So kerana itu yang membuatkan player ni kadang yelah bukan pasal nama tapi pasal betul-betul nak main. Dan antara faktor yang besar ni sebenarnya pun saya nampak influence yang membuatkan tim tu boleh pergi jauh pun ialah Ihsan Abang Saleh lah. Okey, itu MPPJ. Satu sejarah tercipta bila klub juara Piala Malaysia. Lepas tu abang ada anjakan paradigma lagi pergi ke pasukan yang lebih besar. Catat satu lagi sejarah, pasukan pertama treble champion dalam satu musim. Bezanya MPPJ dulu abang bermain dengan masa abang pemain-pemain yang bukan star. Kali ni di Selangor majority star. So star. Abang ceritakan suasana dalam tim Selangor tu untuk mencatat sejarah treble tu. Treble tu yalah, memang waktu ketika itu tim Selangor tengah memang jatuh sampai jatuh division sebenarnya di Perdana. Lepas tu MB ketika itu Datuk Seri Ketoyo dengan manager Datuk Satib Iman, dia pun offer Abang Dola Saleh untuk become chief coach. Dan Abang Saleh pun panggil saya, offer saya untuk main Selangor. Dan few player lagi lah daripada PPG pergi ke Selangor, antaranya Jam Cari, Haris Safwan. Wah, ramai lah lambakan orang kata all star semua berkumpul kat Selangor. Yang sedia ada Sukur Adan, Khalid Jamlus, Bambang. Wah, Bambang datang, Elia Boy datang. Gila, saya rasa zaman tu memang bestnya. Yelah, dia punya fan lah. Dengan kita deliver 3 champ, lepas tu fan tu boleh kata stadium tu almost penuh. Yelah, bayangkan stadium Shah Alam almost yelah tak 40,000, 50,000. Kalau final 60, 80. Bukan kat stadium Shah Alam je, Bukit Jalil pun penuh. Itu pun satu pengalaman yang saya tak boleh lupa. Memang kalau dah cerita balik tak akan datang lagi. Tak akan kembali lagi memori tu. Tapi memang really rasa macam orang kata jadi pemain bola itulah orang kata satu kepuasan. Tapi kalau dari segi motivasi abang untuk bermain pula, bila setiap hari berhadapan dengan player-player star ni, dia jadi macam mana bang? Jadi tense ke? Jadi macam sebenarnya excited ke macam mana? Dia yelah sebenarnya main dengan tim-tim yang orang kata banyak star ni is quite challenge untuk kita become dalam tim lah. Cuma yelah that year tu memang walaupun kita tim tu champion 3 kali, tapi bagi saya pula personally, waktu ketika tu saya banyak di bangku simpan lah. Saya tak main, saya reserve. Mungkin yelah dalam positioning yang saya main tu pun mungkin ramai yang lebih baik daripada saya. Waktu ketiga MPPJ tu kita banyak main formula 3-5-2. So dengan lambakan player star ni, so Abang Dola terpaksa mainkan 4-4-2. Dia mau tu nak flanker untuk buat crossing. Abang Dola suka flanker yang laju kiri kanan, crossing elok pula masa tu right midfield tu Elia Boy. Memang kerja dia, you bagi kat dia bola, dia gelecek orang, dia buat crossing, memang cari Bambang je lah. So that time tu formula tu dia jadi 4-4-2. Mungkin itu yang membuatkan ada yang lebih sesuai di positioning itu.
saya banyak jadi bangku simpanan lah. So tapi apa-apa pun sebenarnya champion lah. Satu orang kata kenangan yang tak boleh lupa. Berbezanya MPPG punya champion dengan Selangor punya champion dalam tempoh 2 tahun je. Saya rasa memang really enjoy lah. So MPPJ juara satu sejarah, Selangor treble champion satu sejarah. So itu dah menunjukkan abang dah dapat achieve semua kejayaan dekat Malaysia ni. Cakap je abang dah kira dah boleh dapat lah. Tapi sayangnya bila kita dapat tahu, rupanya lepas habis season abang dengan Selangor tu, abang dah bersara terus pada usia 28 tahun bang ya. So apa yang sebenarnya terjadi bang sampai terpaksa bersara awal tu? Saya cakap terpaksa sebab mesti bukan mudah satu nak buat, betul bang eh? Betul lah. Apa yang berlaku bang? Actually yelah, waktu ketika tu dah tak main tim Selangor pun, yelah actually 2 tahun. Tahun 2005, 2006 almost saya kat bangku simpanan. Yang main tu boleh kira lah tak sampai 5 game. Bukan injury, tapi it's like yelah, tak ada peluang. Banyak star positioning ni pun mungkin tak sesuai saya kan. Tapi yelah, benda tu sebenarnya kita think positif je lah. So lepas pada tu tahun kedua tu tim Selangor tak menjadi, dia merundum sikit. Almost player semua kena terminate, kena buang. Tinggal 5 player saja yang maintain. Tu antaranya saya pun kena buang lah. So saya fikir-fikir balik tu lah, yelah kita dah pernah achieve almost orang kata cup yang ada kat Malaysia, cuma satu je, Liga Super, which is last time panggil Liga, I think Liga, time tu dah Liga Super tu. Liga Super lah. Itu je saya tak pernah dapat. Yang lain tu almost Sumbangsi 2 kali, Piala FA 1 kali, Piala Malaysia 2 kali, Piala Liga Perdana 2 kali, dengan BPJ sekali, dengan Selangor sekali. Piala FAM pun pernah dengan MPPJ juga masa tu. Dato' Dola pun main masa tu. So saya rasa almost saya dah pernah dapat. Saya sebenarnya fikir itulah, kalau saya main bola sampai bila saya mau tak mau kena do something untuk saya punya masa depan saya. Itu yang masa dah kena terminate, kena buang, saya pun terfikir nak pergi mana. Saya tak fikir nak pergi try team lain dah sebenarnya. Saya fikir nak menyaga je. Saya kalau tak start, bila lagi nak start? Ketika itu memang ni Coach Ismail Ibrahim ada call saya. Masa tu dia bawa tim PKNS. Dia ada offer saya, "Man, jom ikut saya main tim PKNS." Tak ada cerita pasal gaji apa semua, tak ada. Saya terus cakap, "Tak apalah bang, saya rasa saya kena start menyaga balik. Kalau tak, saya bila nak mula?" Walaupun yelah waktu ketika itu saya rasa boleh main, tak ada masalah, baru umur 20 lebih kot. Saya terpaksa buat satu tindakan drastik untuk start menyaga. Hakikatnya ialah sebenarnya tak establish pun menyaga saya. Menyaga alah membekal, supply barang, tak ada apa pun. Tapi pasal saya fikir kalau tak start, saya tak tahu bila nak start. Saya tak mungkin saya nak umur dah 30, 40 tahun baru saya nak start. Waktu tu rasa dah banyak opportunity yang ada dah terlepas kan. Saya stop lah, memang really nekat stop. Tapi lepas pada tu 3-4 tahun, really struggle. Saya tercari-cari rentak, apa nak buat, semua saya langgar, semua saya glodek, semua saya masuk. Tapi itulah, orang kata mungkin kerana faktor kita ni berusaha, kita cari. Alhamdulillah saya rasa memang saya tak menyesal lah. Saya berhenti retire main bola awal. Saya menyaga walaupun dalam orang kata menapar daripada bawah. Alhamdulillah hasilnya saya nampak sekarang ni, saya bersyukur banyak-banyak. Okey. Saya memang nak tanya cerita abang punya start berniaga tu, tapi saya nak tanya, adakah sebenarnya faktor 2 tahun abang memanaskan bangku simpanan tu sendiri membunuh motivasi abang untuk bermain bola?
sebenarnya sedikit lah, when kita tak ada game of play tu, kita rasa down. Kita nak comeback ni actually is not easy. Saya pun ada terfikir, hati kecil fikir, kita ni pun ibarat bola. Kita ni orang nak kita, yelah, waktu dah tak nak nanti dia akan sepak kita pun macam bola. So saya rasa macam tak terjamin. Yelah, kita kadang duk cakap risaunya, yelah, waktu ketika tu pun saya ada anak dah 3 orang dah sebenarnya. Kalau saya keep lagi main bola, saya risau apa-apa berlaku pada saya. Yelah, dengan income untuk family tu, like untuk isteri, anak-anak ada 3 orang, how to survive waktu ketika itu kan. Gaji waktu ketika itu pun bukan besar mana pun, tapi sebenarnya saya bersyukur. Cuma dengan main bola tu lah yang ramai kenal saya. Mudah orang kenal saya pasal yelah, saya pun mualaf kan, Aiman Fidaustan. So kalau betul-betul fan yang betul-betul hardcore, dia tahu dulu saya ni underage group, nama asal saya Tan Boon Hee. Memang orang tahu lah Abun kan. So saya terpaksa itulah retire awal, kena do something untuk future lah. Akhirnya yelah, saya tak menyesal lah. Okey, sebenarnya saya terus terang abang, tujuan kita dapatkan abang sebenarnya kita nak share macam mana seorang player tu bila dia decide untuk stop main bola, dia merancang kehidupan, planning untuk next. Sebab mungkin tak semua yang ada background untuk mungkin ada yang bertuah, ada family, ada business ke apa, tapi mungkin ada yang tak ada, so kena start pada zero. Macam abang sendiri, abang dah lalui benda ni, mungkin ada perkongsian yang abang boleh sampaikan bagi maklumat, ilmu juga untuk kita sebagai fan nak tahu juga macam mana abang proses transisi daripada seorang pemain bola nak mula bisnes tu. Abang kata tadi ada struggle dia tu, macam mana abang atasi? Dia itulah mungkin satu advantage ni, kita ni Chinese blood. Orang Chinese blood ni, dia mau tak mau dia kena menyaga. Bukanlah kata semestinya kena jadi bos, tak. Saya mungkin pasal actually sebenarnya kalau cerita bab bola pula, saya ni main bola bukannya bagus sangat, tapi kerana saya rajin. Saya ni kuat lari, tak reti penat. Mungkin itu yang saya bawa dalam niaga. Saya sentiasa berusaha cari kerja, cari peluang. Dalam pada cari tu, saya nampak sebenarnya, yelah, pergi mana-mana agensi kerajaan ke, pergi mana-mana orang recognize kita, oi Aiman, you buat apa? So ramai je actually yang nak tolong, nak bantu kita, nak memudahkan urusan kita. Kat situ saya nampak macam, wah, itulah satu kelebihan pemain bola. So kat situ yang when kita dah dapat kerja, dia semua urusan jadi mudah. Kita buat kerja tu proper, lepas tu orang pemudahkan urusan kita, lepas tu dah kita deliver kerja tu, orang bagi lagi kerja. Pasal dia nampak dia really nak tolong kita. When dia bagi kepercayaan kat kita, kita tolong dia balik. Bukan tolong dia balik, means kita deliver apa yang dia bagi kat kita. So dengan itu yang saya rasa macam itu ialah satu, dia nak tolong kita. Kita kalau tak deliver balik dengan benda yang baik, kerja tu boleh siap, saya rasa lain kali dia tak nak tolong lagi lah. When dia bagi kepercayaan sekali, kita pulang balik dengan kepercayaan tu, alhamdulillah benda tu berpanjangan. Berpanjangan tu means kita boleh create reputation. Mulalah nanti dalam market tu kata, oh Aiman yang ex-player tu dah buat kerja ni, kontrak itulah tersebarlah among agensi kerajaan. Lepas tu kita pergi ke mana-mana je jadi macam mudah. So orang bagi peluang kat kita, tengok kita memang boleh buat kerja sendiri. So saya nampak sebenarnya usaha tu satulah. Betul, rezeki ni mungkin ramai orang kenal, orang betul really nak tolong kita ni sebagai bekas pemain ni untuk boleh survive, boleh menjaga. Itu je lah saya nampak. Maksud abang tadi, bila orang ramai kenal abang selaku pemain bola, tu sedikit sebanyak memudahkan, ada buka jalan jugalah, kira memudahkan rezeki. So kalau player-player sekarang
perlu faham ada peluang melalui nama yang diorang cipta tu supaya diorang start kena jaga nama sendiri, nama baik sendiri macam tu. Saya nampak sebenarnya lah, yelah pada orang yang muda ni, player ni sekarang ni, dia orang kena do something. Jangan rasa macam malu lah. Benda ni kita kena buang di dada yang kita carry selama ni. Bendera Malaysia ke, bendera negeri ke, bendera kelab yang kita dulu satu ketika yelah bukan main gar lah. Tapi when kita dah tak main bola, kita tu kena come back to A. Tapi berapa ramai yang nak become humble. So buat kerja yang orang kata tak semua orang boleh buat. So start dari bawah balik. Ya betul, kita have to. Kalau tak, kita tercari-cari. Yelah dalam keadaan sekarang ni, you kalau kata sampai satu ketika you dah retire, you nak start balik business is not easy lah. Tapi usaha tu lah, usaha tu kena, janganlah rasa malu kita nak jual di tepi jalan, nak minta bantuan orang, pergi cari. Saya nampak sebenarnya yelah benda tu yelah bukan mudah tapi kita have to. Jangan kita sentiasa rasa kita di atas. Kita kena come back to square A, start pada A untuk orang kata macam berhijrah lah. Kalau you tak try to become tukar sesuatu, you duk carry lagi dulu you satu player yang gar satu ketika dulu, sampai bila lah you tak akan orang kata berubah. When you dah berhijrah, you start pada A, you berusaha, lama-lama you akan dapat something yang you akan jadikan benda tu sebagai orang kata income ataupun sebuah rezeki yang sampai ke hari tua. Kalau macam abang cakap tadi, zaman abang main tu mungkin gaji tak besar mana lah, mungkin tak sampai 5 angka ke. Tapi sekarang kita tengok dah start player-player muda, dia punya gaji wow, memang boleh katakan sekarang agak lumayan juga. Jadi abang rasa untuk player sekarang yang ada gaji besar ni, dia lebih mudah lah dari segi untuk modal berniaga ke apa. Mereka perlu planning dari karier bola sepak ataupun macam mana? Lepas main bola baru fikir nak buat apa? Saya rasa when ada duit ni memang kena really simpan lah. Simpan, beringat, jangan pergi spend yang mengagut. Kalau belanja, orang kata nak berniaga pun is not easy nowadays. Saya rasa kalau nak berniaga sekarang easily mesti keluar dalam 2-300 ribu capital. Tapi kalau tak jadi pun 2-300 ribu tu hanyut macam tu je. So it's not easy lah. Kalau kata simpan, mungkin yelah ada simpanan, ada investment, yelah kau ada rezeki beli rumah ke, beli property ke, ada saving kat tabung haji ke, ada yelah apa tu ASB nowadays yelah tak adalah rate macam cantik macam dulu. So banyak sebenarnya kena access. Jangan more tu harap pada satu channel je kan. Apa-apa pun sebenarnya yelah jangan lupa menunaikan sebagai orang kata tanggungjawab sebagai seorang Islam, bayar zakat. Benda tu sebenarnya ialah infak. Saya perasan juga selain daripada abang fokus pada bisnes, tapi abang masih tak lari daripada bola sepak. Sebab baru-baru ni nampak company abang ada juga menaja pasukan Kedah Darul Aman FC. Sebelum ni pun sebenarnya bekerjasama dengan Selangor FC juga ya. So betul. Boleh abang ceritakan sikit apa jenis kerjasama yang abang lakukan? Yalah, sebenarnya yalah when kita ada kerja di kerajaan negeri, especially dekat Selangor, saya rasa saya pun ex-player, memang patut saya kena contribute balik lah. It's win-win. When kerajaan negeri bagi saya kerja, why not saya contribute back untuk tim bola pun. Yelah tim yang saya rasa saya minat, yang satu ketika dulu pun saya main tim ni kan. Give back sebenarnya bukan kerana amount tu yang saya orang kata sumbang tu pun tak banyak, tapi sponsor tim Selangor ni kita ada kerja di kerajaan negeri. Saya rasa kita kontribut balik untuk
Tim Selangor ni memang bersesuaian lah. Orang kata dalam pada kita dapat ada keuntungan, kita pun nak dapat tax exemption, so kita contribute balik untuk tim Selangor. Yelah, tim Selangor ni yelah, crowd dia, fan dia is quite banyak, so saya rasa tak rugi lah. Orang kata sesuai sangat lah kalau kita sumbang ke tim Selangor ni lah. Sama kat Kedah sebenarnya, tim Kedah saya pasal ada kerja di belah utara, saya sumbang balik ni pun sebenarnya yelah, Sin ada kerja kat sana. Tim Kedah ni pun actually quite big fan. Kebetulan kawan saya pula Nafuzi become coach kat sana. So why not kan? Amount tu bukan banyak, jangan salah tafsir. Ingat macam saya sponsor tu like sampai ratusan ribu, saya belum sampai ke level tu lah. Tapi maksudnya usaha abang untuk contribute balik tu menunjukkan sebenarnya cinta pada bola sepak tu pun masih ada, masih kuat, betul bang? Kita jiwa tu ada, kita tak boleh lagi pada tu. So mungkin kita tak dapat become manager kat tim Selangor, kita dapat sumbang pun part of contribution, part of macam yang kita minat tu ada macam cara minat. Kita minat become fan ke, kita become sponsorship ke, kita become orang kata orang yang menjayakan sesuatu untuk tim Selangor lah. Saya rasa banyak je akses yang kita boleh become contribute untuk tim Selangor kan, ataupun tim-tim yang kita minat lah. Tak semestinya hanya datang, tak semestinya jadi sponsorship, setidak-tidak datang sponsor, datang become fan kan, supaya dengan fan ni, dengan ramai ni, mungkin motivation player tu jadi lebih bersemangat untuk main. Okey, sebelum kita tamatkan kita punya sesi, kita nak macam main soalan-soalan trivia sikit abang, nak tanya abang. Okey, soalan pertama saya, siapa yang sepanjang abang berada di atas padang tu abang tengok player yang abang rasa betul-betul terbaik Malaysia pernah ada pada mata abang? Yang abang sendiri kagum sepanjang masa abang main? Lah, kalau katakan waktu ketika saya junior, saya ialah main under age group punya Selangor, main tim senior tim Selangor ni, saya nampak ni sebenarnya Azman Anan lah kan. Azman Anan ni satu ialah memang star 90-an memang dia. Yalah, betul lah. So, kita nampak dia memang striker kan. Kebanyakannya kalau cerita pasal idola ni, almost orang more tu nampak striker ni lah antara nama yang disebut dulu kan. Barulah orang kata captain, barulah defense line ke midfield line ke. Waktu ketika itu memang Abang Azman ni really memang satu, memang gila lah. Dia memang ikon lah kan time 90-an tu. tim Selangor yang kuat. Dengan dia waktu ketika itu memang top scorer. Dia memang digeruni oleh semua orang lah. Kalau dari segi abang defend, gandingan abang rasa kalau player pertahanan yang betul-betul abang rasa serasi, senang bergandingan, betul-betul dapat faham, abang rasa yang terbaik siapa gandingan abang di bahagian pertahanan? Dia sebenarnya itulah waktu ketika kita Piala Malaysia tu lah, yang PPJ tu, tim player-player yang seangkatan dengan saya tu, Yuzaiman, Dato' Raouf sekarang, dengan Kama. Jadi kita punya persefahaman tu is very serasi, walaupun yelah dalam satu musim je, seorang lagi Azlan Mary. So kita jadi good combination kan. Memang gempak lah. Memang terbaik lah. So by right sebenarnya kita ni semua biasa je. Tak adalah wakil Malaysia mana pun. Ada pun siapa? Yalah mungkin Dato' Raouf dulu pernah lah main ada age group punya kan. Khairi Zainal pun, Zaiman pun pernah juga kan. Zaiman pun pernah. Abang rasa ada kelebihan ke bila sama-sama masing-masing tu satu level, jadi tak ada siapa, mana-mana player yang cuba overshadow player lain, dia jadi lebih mudah untuk bekerja? Dia sebenarnya, itu pun sebenarnya advantage. Dia tak ada rasa, kita rasa macam level kita sama je, dan kita tak adalah tu respect pada orang tu. Lepas tu in term pasal gaji pun lebih kurang je. So masing-masing nampak kat sini ni, apa yang kurang kita tolong dia, apa yang lebih
So kita try to pemudahkan. Saya nampak sebenarnya itu yang semangat kerjasama tu yang ada dalam tim tu. Jadi masing-masing main peranan, dia jadi benda tu very smooth je kan. Saya nampak itu kelebihan orang kata satu key point yang membuatkan tim tu berjaya kot saya rasa. Okey, opponent yang paling tough yang abang pernah berhadapan, yang susah betul nak kawal? Saya, yelah, kalau zaman-zaman saya tu sebenarnya saya nampak Kedah ni satu player dia konsisten, dia supply banyak. Siapa player yang abang kena jaga masa lawan Kedah tu yang abang rasa memang payah? Waktu ketika tu, yelah, kita main more tu wing kan, right back. So tak adalah sebahaya macam striker. Tapi yang saya nampak gerun ni sebenarnya actually more tu fan ni sebenarnya. Kalau kita bertandang kat main kat stadium dia, so yelah, stadium dia macam ala-ala stadium Merdeka kan. So when crowd dia penuh, memang terasa gerunnya. Betul. Okey, so soalan terakhir saya untuk abang is, apa pandangan abang untuk bola sepak sekarang dengan pencapaian Malaysia layak ke Piala Asia? Abang rasa ini semua petanda yang bagus untuk kita akan terus maju dalam bola sepak? Saya nampak sebenarnya, yelah, quite orang kata sejak ada jurulatih Kim Pan-gon, nampak memang ada impact dia besar sangat. Rasa macam terkejut je, tukar je coach, suddenly dia terus impact dia, bukan kata dari segi rating tu terus naik kan, rating tak naik banyak, tapi impact dia pada result tim Malaysia ni menang, konsisten. Walaupun tim yang hari tu kita hantar AFF tu pun bukan full squad pun ada result. Saya rasa memang, yelah, quite aura dia lain macam lah. Kerana itu sampai development di bawah-bawah dengan klinik, tim-tim klinik bola merata tempat lah. Saya nampak anak-anak budak-budak kecil, tak kira age group lah, memang jadi satu orang kata fenomena. Semua nak become pemain bola. Saya rasa sebenarnya benda ni is quite good impact lah. Ada kesinambungan daripada tim senior sampai ke bawah, development dia tu ada. Saya rasa, yelah, hopefully akan datang tu tim Malaysia ni boleh pergi lebih jauh lagi lah kan. So itulah sahaja konten yang kita nak bawa pada kali ini. Banyak ilmu sepanjang berapa minit kita bersama ni, dekat sejam ni bang. Saya sendiri pun dapat banyak ilmu, banyak info yang saya rasa banyak saya boleh gunakan untuk kehidupan saya sendiri. Dan saya juga harap anda semua yang menonton dapat ambil manfaat daripada perkongsian kami. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Abang Aiman kerana sudi bersama kami di Harimau Malaya. So anda semua teruskan support konten-konten kami, follow semua social media kami dan subscribe YouTube channel kami. Kami nak kejar 100k subscriber, so tolonglah pajak kawan-kawan, makcik-makcik semua, tolong sekali like, subscribe YouTube channel kami. 100k kami nak kejar. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.